dan salam sejahtera. Ini adalah Borak Tengah Lapar untuk episod ketiga. Dah 3 hari Ustaz kita berpuasa. Alhamdulillah. Dan macam biasa pukul 4.30 petang sampai pukul 5 petang menerusi ruangan KLKL. Kita juga ada Borak Tengah Lapar sepanjang bulan Ramadan ni. Ada 30 episod semuanya. Dan untuk hari ni macam biasa kita nak bukakan dengan pantun, Ustaz. Aduh, kena pantun juga? Kena pantun juga. Tak apalah kita pantun. Okey, pergi ke Kedah makan laksa. Laksa lagi. Puasa ke tidak ni? Berhenti di Perak membeli kurma. Jauh tu. Sebulan kita semua berpuasa. Jalani ibadah tuntutan agama. Tu balas tu. Saya beli. Hari siang pintu dibuka. Hari gelap pasang pelita. Wow. Mesti tak bayar bil elektrik. Betul, Ustaz. Jangan dilewat waktu berbuka. Pesanan sunnah Nabi kita. Saya jawab. Jawab. Bersihkan jiwa dari dosa. Bersihkan hati dari riba. Jam belum pukul 5. Lambat lagi kita berbuka. Setakat AP pun dah bunyi macam gitu. Baik, macam biasa setiap episod kita ada situasi. Dan istimewanya untuk episod ini sebab selalunya Atu yang akan bacakan kiriman-kiriman email. Untuk hari ini kita nak minta Ustaz, Datuk Ustaz bacakan kiriman untuk situasi kita pada hari ini, Ustaz. Jadi saya baca dia kena menjiwai lah. Kena menjiwai lah. Okey, kita bacalah ada apa nama email ni daripada penerbit kita terima penerbit ni ada. Okey, dia kata apa? Alhamdulillah dah 2 hari saya berjaya berpuasa. Okey, bagus. Menahan lapar dan dahaga di siang hari. Betul. Ramai orang cakap dan melalui pembacaan saya, kalau nak kurus kena rajin berpuasa. Kena jaga diet pemakanan. Saya teringin sangat nak slim macam zaman muda. Kalau nak slim, pergi ke Slim Reaper. Habis masalah. Apa masalah? Kita ke episod keempat terus. Tapi aduh, kata dia, patutnya bulan puasa ni lagi senang nak turunkan berat badan. Tapi dah macam tahun lepas. 2 hari puasa rasanya makin naik adalah. Apa silapnya? Adakah mesin penimbang saya rosak atau perlu saya gantikan mesin yang baru? Dia salahkan mesin penimbang pula dah. Ada juga mesin penimbang di rumah dia. Ada, Ustaz. Aduh, sekian yang benar yang lapar. Ya lapar. Baik, itulah situasi kita pada hari ini, iaitu Alkisah makin gemuk makin kurus. Jadi kita nak bincangkanlah topik dia tu. Yep. Yang paling gemuk, yang paling kurus lah. Jadi selalunya macam tu lah. Macam saya, Ustaz, kalau puasa, saya setiap puasa akan turun 10 kilo. Wow. Setiap puasa. 10 kilo? 10 kilo. Raya pertama 11 kilo naik. Jadi tak ada beza, Ustaz. Tak ada beza. Sebab kalau macam puasa kita tahu orang akan makan non-stop satu. Kalau waktu malam. Manis sudah satu hal. Nasi. Lepas tu more lagi dia bantainya. Aduh. Tengah malam pula ajak kawan lepak. Siapa? Adalah. Ustaz tak ikut lah. Jadi kadang-kadang ni puasa ni, kadang ada orang beranggapan puasa ni kita boleh jadi kurus. Ada yang beranggapan puasa ni pun sama juga jadi gemuk. Kita tengok pada 2 kedudukan. Pertama, pahala kurus, pahala gemuk. Yang ni yang kita nak. Kita nak pahala kita gemuk. Pahala besar, tegap, elok sampai ke buka puasa. Tak kurus-kurus puasa tu pahalanya. Pahala lah. Itu yang kita nak. Maknanya puasa kita, pahalanya tetap maintain besar. Daripada awal bersahur sampai berbuka. Tak ada kurang-kurang langsung. Yang ni yang kita nak. Yang kedua, badan kita. Ada setengah orang dia puasa sebab dia nak kurus. Yang ni betulkan niat balik. Aku puasa kerana Allah. Lillahi ta'ala. Nawaitu sauma ghadin lillahi ta'ala. Bukan kita sebut nawaitu sauma ghadin lil kurus. Aku puasa ni untuk kurus, tak ada. Aku puasa kerana Allah. Jadi sebenarnya kurus dan tidak kurus ni bergantung kepada soal pemakanan kita. Yang menggemukkan kita bukannya puasa ke tak puasa ke. Makanan bergula itu yang kita kena kawal. Kalau kita dapat mengawal tahap kemanisan kita di dalam makanan, insya-Allah badan slim macam itu. Wah, jangan. Lagi satu, time puasa pun kita kurang bergerak. Alasannya sebab puasa. Macam itulah. Sedangkan Rasulullah dan sahabatnya berperang dalam bulan Ramadan. Bayangkan dalam peperangan Tabuk itu, Rasulullah balik daripada Tabuk yang beratus-ratus kilometer berjalan kaki naik unta tu dalam bulan Ramadan. Perginya daripada bulan Syaban apa semua, baliknya pada bulan
Daripada bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan. 3 bulan pergi balik untuk berperang. Bayangkan dalam bulan puasa. Bulan puasa. Macam kita pun baru nak naik pergi konti pun ni tadi dah mengah dah. Penatnya. Adakah patut aku Allah malaka sumtu? Udah fikir Allah malaka sumtu. Aduh. Baru lagi konti tu kan. Baik, bila berpuasa ni bagus untuk tubuh badan Ustaz kan? Ya, betul. Tapi ramai yang macam selamba je tak puasa Ustaz. Macam mana Ustaz? Dia tak kesian pada badan dia lah. Kita aircon pun tutup. Kereta pun kita matikan enjin. Mana ada running 24 jam. Perut kita makan segala-galanya 300 hari lebih. Takkan kita tak kesian pada perut kita? Bagi dia rehat, bagi dia tenang. Sebulan je Tuhan minta. Itu pun hanya waktu siang. Belah malam kau makanlah. Siang bagi dia rehat, jantung kau rehat, buah pinggang kau rehat. Banyak berehat. Kalau daripada sudut kesihatan. Sebab itu puasa dia bukan setakat bulan Ramadan je orang puasa. Nak operate pun puasa. Makcik, besok makcik kita nak buat operate, makcik kena puasa lah start pada pukul 10 malam ni. Buat-buatnya doktor tu pula tak sedar. Dah 3 hari puasa makcik tu. Jadi sebelum kita buat sesuatu operasi, kita akan berpuasa. Disuruh berpuasa. Nak ambil darah pun berpuasa. Nak test darah pun puasa dulu. Maknanya tindakan berpuasa ini bukan sekadar berlaku terhadap orang Islam saja. Orang dulu-dulu pun berpuasa. Ada yang bentuk puasa dia tak ambil daging. Ada puasanya dia tak ambil nasi. Ada puasanya dia hanya makan sayur-sayuran saja. Tetapi Islam dia datang kepada kita bentuk puasa yang menyeluruh. Namanya puasa Ramadan. Yang ada ibadat dalam dia. Ada puasa khusus pada siang hari. Ada ibadat sunat dalam dia. Sebab itu bila kita buka puasa, diajar pula kita sembahyang tarawih. Jadi jangan timbul masalah. Kenapa lepas saya puasa, kenapa saya puasa badan saya makin naik? Sebab tadi Atu sebut, awak kurang bergerak. Nak bergerak apa saya puasa? Awak bergerak sebelah malam. Apa malam-malam naik basikal? Saya tak suruh naik basikal sebelah malam. Saya suruh sembahyang tarawih sebelah malam. Sembahyang tarawih itulah mengimbangi balik apa yang kita makan waktu berbuka tadi. Dia macam senam tau. Macam saya kalau tarawih 100 rakaat lah habis masjid sini, sambung masjid sini. Masya-Allah. Dia lagi hebat Saja nak bagi tahulah. Itu sampai ke sahur. Baik, itu dia mengenai topik kita hari ini, nak puasa tapi nak kurus. Itulah topiknya, tetapi kita nak lihat dulu. Kita nak fikir-fikirkan apa yang Ustaz cakapkan tadi dan kita akan kembali selepas ini menerusi Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Selamat kembali mendengarkan Borak Tengah Lapar dan masih lagi bersama-sama saya Epi, Atu dan juga Ustaz Kazim Ilyas. Dan untuk hari ini kita berbicara mengenai nak kurus bulan Ramadan. Okey, dan untuk soalan yang seterusnya Ustaz, kita memang tahu makan buah ni baik untuk kesihatan. Betul. Tapi ramai yang kata tak sedap lah makan buah. Tak sedap makan sayur. Macam mana kita nak tingkatkan semangat orang nak makan buah dengan sayur Ustaz? Nak sedap ke nak sihat? Betul. Kalau nak sihat, itulah makanan dia. Betul. Kalau nak sedap, itu pula makanan dia. Betul. Tapi tengok mana yang mendatangkan risiko kesihatan pada kita. Kita ambil buah yang terdapat dalam Quran. Apa kata dalam bulan Ramadan ni kita makan buah yang Allah sebut dalam Quran. Apa yang Allah sebut buah-buahan dalam Quran? Buah kurma. Lagi? Buah tin. Buah anggur. Buah anggur. Kalau dah mengamuk kena buka buah Ustaz lagi. Itu buah lain. Ini kena. Buah tin, buah zaitun. Buah pisang. Pisang. Delima. Buah rumman. Itu buah-buahan yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ada 6-7 buah yang disebut namanya dalam Quran. Apa kata dalam bulan Ramadan ni? Kita ambil buah tu. Maknanya buah yang Allah sebut tu mesti buah tu paling elok untuk kesihatan. Baik. Walaupun dia hanya sekadar pisang. Tapi sayang, pisang yang begitu baik kita dah rendahkan dia. Pisang lah kamu. Pisang. Maknanya kita boleh tengok pisang, pisang. Padahal buah pisang itulah buah yang elok untuk kesihatan. Jadi kita kena kontrol juga. Ada buah yang meningkatkan kandungan gula dengan begitu cepat sekali. Tetapi buah-buah ini sebaik-baiknya dimakan begitu. Bukan buah-buahan ini orang kata apa? Buat cikodok lah. Blend. Buat jus. Apa apple buat cikodok itu? Ada.
saya punya resepi lah. Secret okay. lah. Macam mana tu ice blended buat ni kan benda tu manis letak kalau boleh madu kita minum madu kan untuk perut kita. Madu minum. Habis-habis kuat kita minum dia dengan ais suam saja. Ataupun buah-buahan tadi, buah anggur tadi, kita makan gitu saja. Buah kurma makan gitu saja. Tak payah nak campur dengan makanan-makanan lain. Diekstrakkan dengan makanan yang lain. Biar buah tu kita makan itu buah dia. Memang terbaik untuk kita badan. Betul, itu jangan punya bantai kesihatan. durian. Yang dibantai time berbuka durian. Durian. Tahu-tahu 1 bulan durian makan durian dari Tarzan. Makan buah. Makan buah je. Dia pula jadi imam. Makan durian. Makan durian. Depan dia pula kipas angin. Bau kasturi. Bau kasturi. Semerbak bau dia kan. Sembahyang tarawih. Aduh, Tok Imam, berhati-hatilah anda mampu mengubah. Jangan dibelasah Tok Imam. Baik. Ustaz, ada yang berpendapat kalau kita tak bersahur ni, kita mudah jadi kurus. Yalah makan sekali sehari waktu buka. Apa pendapat Ustaz? Ya, sunat membezakan puasa orang Islam dengan puasa orang lain ialah sahur. Bangunlah walaupun sekadar makan seteguk air, segelas air ataupun sebiji buah kurma. Kena bangun. Bangun supaya menyalahi puasa kita tak sama puasa orang bukan Islam. Yang membezakan ialah sahur. Sebab tu bangun pada sahur itu ada keberkatan. Allah Ta'ala sebut wal mustaghfirina bil ashar. Waktu yang paling mustajab untuk minta ampun yang Allah Ta'ala suka ialah orang yang minta ampun pada waktu sahur. Waktu sahur tu waktu untuk bukan untuk makan saja. Waktu nak minta ampun. Ini waktu dia. Kita bangun pukul 5, kita sembahyang taubat. Pukul 5 pagi kita sembahyang hajat. 5:30 kita bersahur. Sahur itu ialah beberapa waktu sebelum masuk subuh. Bukan beberapa jam. Bukan jam pukul 12 tengah malam. Pukul 2 pagi. 2 pagi betul? Apa tu? Sahur. 2 pagi kot. Itu bukan bersahur. Tu nama dia mentega darah. Nama dia. Itu untuk pesanan diri sendiri. Betul lah Ustaz. Saya kadang-kadang 2 pagi makan. Sambung pergi 3. Sampai tahu-tahu lupa pukul 7 breakfast terus. Sebab kadang-kadang dia makan pukul 2 tu sebab dia tak nak bangun sahur. Betul. Dia tak nak bangun, dia nak terus nak tidur je. Betul. Tu silap dia. Tapi Ustaz, kalau dah bersahur tu, kita tidur dulu tunggu subuh. Macam mana Ustaz? Itu goodbye lah. Goodbye. Confirm goodbye. Confirm subuh goodbye lah. Siapa-siapa lah confirm goodbye. Jadi selepas sahur tu, apa kita nak buat? Pergi surau. Lepas sahur apa nak buat? Pergi masjid. Sebab kita dilatih. Dalam bulan Ramadan ni cuba tengok. Masjid surau mesti jemaah baru datang. Sebab dia lepas sahur. Sampai Tok Siak tanya, baru pindah ke? Tak nampak pun. Pernah kena macam tu Ustaz. Pernah kena ya? Saya kebetulan je. Memang kenalah dengan saya. Sebab Tok Bila main tanya, baru pindah sini ke? Datang melawat anak ke? Tak, saya rumah nombor 5 jalan Toman kata dia. Maknanya tak pernah datang. Tapi bila sahur membawa dia datang ke surau. Sahur membawa dia datang berjemaah. Hebatnya sahur. Macam saya dengan keluarga saya masa nak tunggu subuh tu saya beli bunga api dulu kat luar. Bunga api. Barulah meriah keadaan. Itu nanti kena sauk dengan tosiak nanti. Betul lah. Baik, gaya hidup yang menyebabkan berat badan tak turun walaupun berpuasa. Apa Ustaz? Yalah, sebab kita bersenam kurang. Kita kadang-kadang kita bayangkan bersenam tu susah. Kan kena keliling padang 10 pusingan. Padahal bersenam tu menggerakkan anggota tubuh kita. Menggerakkan anggota ikut. Kita tengok nyonya tai chi tu. Sebiji Ustaz macam tu. Saya selalu tengok. Sewaktu saya jalan kaki saya berhenti saya tengok. Aku nak join kan masuk kelab veteran pula kan. Tak tergamak pula rasanya masuk veteran semua. Maknanya pergerakan tu penting. Ini lepas-lepas buka puasa menyandar ke dinding. Gini. Abang, 8.20 bila nak sembahyang maghrib? Sekejap. Nasi belum turun. Sebati dengan dinding. Nasi belum turun. Apa kau ingat nasi tu ada kaki ke nak turun? Bila kau pergi sembahyang, bergeraklah dia. Sebab tu orang Jepun, kegemaran mereka ialah berjalan kaki. Kita hari ni datang ke masjid, kalau boleh nak parking motor tu sebelah Tok Imam. Betul. Kan? Punya. Nak parking kereta tu kalau boleh depan tangga. Saya punya perangai macam orang Jepun. Kereta parking jauh. Jalan kaki pergi ke depan. Sebab apa? Sebab saya nak berjalan. Dan bila balik pada nanti, saya boleh berjalan. Kalau nasib saya baik, ada kereta.
Kalau nasib tak baik, kereta saya pula berjalan. Macam mana tu? Baik, itu dia perkongsian untuk hari ini. Untuk topik kita, kalau nak puasa, nak kurus ke ataupun nak gemuk. Dan kita akan kembali selepas ini. Banyak lagi soalan yang bakal dirungkaikan. Terus bersama-sama kami, Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Alkisah makin gemuk, makin kurus. Itulah topik kita pada hari ini untuk Borak Tengah Lapar. Ya. Dan untuk waktu ini kita nak tahulah Ustaz. Ya. Puasa ni diwajibkan untuk semua orang. Ada tak orang yang dikecualikan tu tak Tu berpuasa, ada Ustaz? orang yang musafir. Orang musafir. Itu musafir. Saya daripada Sabah, sekarang saya tengah musafir lah ni. Ya. Puasa. Dah berbuka tadi. Tengok di Sabah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang sakit. Orang yang sakit. Orang yang sakit kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kalau kamu sakit, au ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhar. Kalau kamu sakit atau kamu musafir, kamu boleh ganti puasa pada hari yang lain pula. Selepas daripada hari raya kita gantilah. Orang sakit. Tapi tengoklah sakit apa. Bukan semua jenis sakit mudah-mudah je. Kenapa awak buka puasa? Saya sakit lutut. Apa kena mengena lutut dengan puasa? Sakit boleh. Ataupun orang yang mengandungkan anak. Ini kita memang tak dapat alasan tu. Kenapa Ustaz buka puasa? Saya pregnant. Memang tak dapat alasan tu. Tengok perut tahu. Tengok perut betul nampak ni. Ataupun orang yang menyusukan anak dia. Maka haruslah dia berbuka. Yang seterusnya orang yang bekerja terlalu teruk. Tidaklah macam sahabat kita ni nak buka puasa dalam studio mana boleh. Tapi saya bercakap teruk ni Ustaz. Teruk baru. Orang yang kerja duduk dekat dalam hutan. Tebang kayu balak semua. Hari tu pula traktor tak boleh nak masuk, gajah pun tak boleh nak heret pakai kayu balak. Dia yang heret kayu balak. Dengan gajah tu. Hoi, bukalah puasa abang. Nampak benar seksanya abang. Maka orang yang macam ni diharuskan berbuka. Tapi kalau dia tahan, dia mampu, silakan. Maknanya dibolehkan, bukan diwajibkan berbuka. Tak, diharuskan berbuka. Nanti qada balik. Kalau macam contoh macam saya Ustaz. Saya bersahur dekat KL. Saya berbuka dekat Sabah, boleh ke macam tu? Boleh. Tapi setiap minggu saya buat macam tu. Boleh setiap hari pun tak apa. Setiap hari pun tak apa. Sahur kat KL, buka puasa Sabah. Wow, malam naik pula. Besok pula. Tapi cukup bulan rambut dah tak boleh panjang. Habis duit. Tapi tak apa, tu job banyak. Fikir dah musafir lah. Musafir lah. Baik Ustaz, kurus atau gemuk? Ya. Cantik atau cantik? Mana yang lebih baik Ustaz? Sihat. Sihat Yang penting sihat. Yang penting sihat. Setengah orang dia nak cantik tapi sakit. Lepas-lepas makan pil pelangsing, aduh. Habis. Sana sini sakit. Nak buat apa? Kalau sakit orang pun tak nak. Ramai kawan lari. Jadi kadang-kadang kita tak dapat nak bezakan di antara cantik dengan tak cantik. Janji engkau sihat. Engkau gemuk ke, engkau kurus, apa masalah? Janji sihat. Berapa ramai orang yang kurus sakit? Sakit juga kurus. Nampak sangat sakit dia. Jadi yang penting kita sekarang ni, kadang-kadang kita menilai daripada fizikal. Menilai fizikal orang tu gemuk, orang ni kurus. Cubalah menilai manusia daripada sudut iman, taqwa. Yang paling penting awak sihat. Yang paling penting awak baik. Allah redha pada awak. Ada orang yang nak jadi kurus sampai mudarat sangat. Bila dah jadi kurus, cari jalan nak gemuk balik. Ada orang dah Allah Ta'ala bagi cantik dah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk kejadian Allah jadikan. Dia tak setuju dengan bentuk tu. Dia ubah nak jadi lebih cantik kononnya. Sekarang mudarat pada dia. Ya, nak tidur tak boleh, nak berjalan tak boleh, kena lampu tak boleh. Bukankah itu sudah menyusahkan dia? Jadilah apa yang kita ada sekarang. Hamba Allah yang redha. Bulan Ramadan melatih kita untuk jadi orang yang redha dengan Allah. Ya. Tinggal tu, jangan nak kurus sangat. Sebab nak kurus, berbuka pun minum air. Nak kurus, sahur pun minum air. Lalas, ujung-ujung bulan puasa, bulan raya, tak ada. Tak ada, dia hilang. Disiram dengan air. Disiram dengan air. Disiram dengan air. Air sangat kan. Baik Ustaz, kita dah bercerita mengenai gemuk ke kurus ke. Ni cara istiqamah nak sihat lah Ustaz. Ya, betul. Keberkatan bulan Ramadan ni, macam mana cara nak istiqamah Ustaz? Kita dah sebut dengan satu kata-kata. Sumu tasihu. Berpuasalah kamu, nescaya kamu sihat. Maknanya kalau nak sihat ialah puasa. Saya penyakit diabetes. Kenapa dipanggil diabetes?
Sebab kalau tak jaga betul-betul, betis hilang. Betul. Sebab tu namanya diabetes. Dengar. Kalau betis dah hilang, masih belum kontrol. Peha. Ya. Kalau peha dah hilang, masih tak kontrol. Die. Jadi nak sihat nombor satu ialah jaga pemakanan. Sebab Nabi sebut perut adalah sumber penyakit. Ada satu orang datang hantar kepada Nabi seorang tabib. Nabi kata kau balik. Aku tak perlukan kau. Sebab kami orang Islam tahu. Kami ni hanya makan bila kami lapar. Dan kami berhenti bila kami rasa kenyang. Kami berhenti. Sebab di sinilah punca penyakit. Jadi nombor satu, untuk mengelakkan kita mendapat penyakit yang banyak-banyak ni, tolong jaga makan. Berhenti waktu nak rasa nak kenyang, stop. Makan waktu lapar. Betul, Ustaz. Sebab itu orang yang buka puasa, sedap tak dia makan? Sedap. Pasal apa? Sihat. Pasal dia lapar. Oh, lapar. Apa jawapan ni? Pasal lapar lah jadi sedap. Cuba dah kenyang. Tak sedap. Jadi bila lapar, begini je. Makan dia. Lepas itu kau kontrol. Lepas tu kau pergi buat riadah. Riadah penting selain daripada pemakanan. Ya, orang naik basikal ke, berjalan kaki ke. Malah ada orang yang menjadikan semayang malam itu sebagai sumber dia untuk riadah. Niat dia adalah untuk menggerakkan badan dia selain daripada niat untuk beribadat kepada Allah. Jadi carilah jalan macam mana untuk sihat. Yang paling penting ialah menjaga pemakanan. Itulah faktor yang paling utama sekali. Iya, baik. Jom tu kita beriadah. Bagaimana sekarang? Sekarang? Ya, dah nak habis dah. Dah habis dah. Tapi ada orang bulan puasa, ada orang jogging tu. Ada Ustaz. Ada. Saya macam lepas tarawih saya jogging. Jogging, lepas tu saya datang balik. Saya tengok bersih-bersihkan tempat surau. Dahsyat Ustaz. Ni tak lagi Ustaz Atu. Yang tabung masjid hilang lepas dia bersihkanlah. Betul. Baik, itulah dia kisah je gemuk dan kurus untuk episod yang ketiga ini. InsyaAllah kita akan kembali lagi episod yang keempat pada petang esok. Ya. Masih lagi bersama-sama kami bertiga. Ada saya Epi, Datuk Ustaz Kazim Izlah dan juga Atu Zero. Jadi jumpa lagi. Assalamualaikum. Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.